Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah pertusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Prihapat Samnak Prihaboromonit Norodom Sihamoni Raja Kemboja. Dan Tuan Yang Terutama Samnak Mehebovo Tipade Hun Manet, Perdana Menteri Kemboja, Kerajaan dan Rakyat Kemboja bersempena dengan Hari Kemerdekaan yang ke-71 negara tersebut. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Super Brunei. Perlawanan antara pasukan DPMM FC dan Lun Bawang FC itu berlangsung di Stadium Mini Jerudong Park. Berangkat sama anak dan anak anda Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Anak anda Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim beraksi sebagai ketua pasukan DPMM FC. Dalam perlawanan tersebut, DPMM FC menewaskan Lun Bawang FC dengan jaringan 12-1. Kontingen misi operasi Badai Taduh bagi memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk di kawasan terjejas di Republik Filipina berikutan taufan tropika Christine Trami telah selamat kembali ke tanah air pada 5 November lalu. Kemarin diadakan majlis doa kesyukuran bagi meraihkan kepulangan kontingen Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB yang selesai melaksanakan operasi Badai Taduh. Majlis berlangsung di Surah Al-Barakah, Pangkalan Tentera Udara Rimba. Penyampaian sijil penghargaan kepada ahli-ahli kontingen disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Pol Hassan Pemerintah ABDB. Misi berkenaan mencerminkan komitmen teguh Kementerian Pertahanan terhadap operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di rantau ini. I think this sense of brotherhood, this great generosity and support that has always been expressed by Brunei Darussalam towards the government and people of the Philippines, it will always be remembered and greatly appreciated. Between the Brunei government and the Philippines, particularly the RBAF and the RBAR, it's been a smooth coordination from the channeling down to the coordination for the local regulations of the Philippines. Fokus utama ialah menjelaskan pelbagai aspek operasi termasuk penyelamatan, penghantaran bantuan kecemasan ke affected areas dan koordinasi dengan pihak berkuasa tempatan. Kami operate 2 buah bersama Philippine Air Force untuk memberi makanan kepada remote village di island-island yang ada affected by the tropical storm. Antara cabaran yang dihadapi semasa melaksanakan operasi adalah pada masa itu selain daripada taufan Christine, taufan Leon juga sedang berkembang pada masa yang sama. Banyak cabaran yang ditempuhi seperti keadaan cuaca yang tidak menentu dan kawasan yang sangat asing bagi kami. Alhamdulillah kami berjaya melaksanakan tugas dan dengan sebaiknya. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melancarkan sistem fotovoltaik 60 kW jam yang baharu dan ini menandakan pencapaian penting dalam perjalanan bank tersebut ke arah kemampanan dan pengawasan alam sekitar. Pelancarannya diadakan di Ibu Pejabat Bank berkenaan di Ibu Negara.
Pelancaran sistem disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Bank berkenaan kini merupakan institusi keuangan pertama di negara ini yang memasang panel suria atas pumpung sebagai menunjukkan komitmen bank tersebut terhadap masa depan lebih hijau dan berdaya tahan. Dengan memiliki tenaga suria, BIBD akan mencapai penjimatan kos yang ketara yang boleh disalurkan ke arah inisiatif komuniti dan meningkatkan lagi perkhidmatan pelanggan. Agama Islam melarang umatnya daripada melakukan perkara-perkara yang boleh memberi kesan yang tidak baik dan mudarat kepada kesihatan. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Larangan Rokok dan Merokok menolak kemudaratan sejagat. Khutbah juga menekankan mengenai rokok elektronik atau vape juga boleh membahayakan kesihatan. Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam menyatakan rokok dan merokok itu adalah haram dan penggunaan vape adalah haram menurut syarak. Rokok elektronik atau vape juga boleh membahayakan kesihatan. Antaranya, pertama, ketagihan nikotin. Kebanyakan cecair vape mengandungi nikotin. Dadah yang boleh menyebabkan ketagihan. Penggunaan vape boleh meningkatkan risiko ketagihan, terutamanya dalam kalangan golongan muda yang lebih terdedah kepada kesan nikotin. Kedua, kerosakan paru-paru. Penggunaan vape boleh menyebabkan kecederaan paru-paru yang serius. Pengguna vape berisiko mengalami penyakit paru-paru yang berpunca daripada penyedutan bahan kimia berbahaya dalam cecair vape. Ketiga, berisiko pada jantung. Nikotin dalam vape boleh meningkatkan tekanan darah dan seterusnya meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Keempat, kesan kepada remaja. Vape sangat berbahaya bagi remaja kerana nikotin boleh menjejaskan perkembangan otak. 30,000 orang setakat ini mengunjungi Pesta Buku Brunei 2024 sejak ia dibukakan pada 2 November lalu bagi kunjungan orang ramai. Pesta buku berkenaan sedang berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah, Berakas. Semasa ditemui RTB, rata-rata pengunjung berpuas hati kerana menerusi pesta buku tersebut mereka berpeluang mencari buku-buku yang dihajati selain jualan-jualan buku-buku dengan potongan harga yang memuaskan. Anak muda yang ada masanya di sini. We like the layout, banyak discounts, and then ada banyak buku yang especially payah dapat di Brunei. Dapat saya direct vendor kan, contohnya Pak Latif, so yang spesifik, itu yang menarik lah. It's good. So far banyak buku yang batas sudah lama kami, macam buku-buku zaman kami kanak-kanak pun ada berbalik lah. So it's good to see it back, dapat di Bali, dapat dibaca semula. Orang ramai masih berpeluang berkunjung ke Pesta Buku Brunei sehingga 11 November dari pukul 8.30 pagi hingga 9.30 malam. Kenali kod amaran cuaca berwarna yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam bagi memberi amaran awal kepada orang ramai terutamanya semasa keadaan cuaca aktif. Kembali selepas ini. Ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta-merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda anda.
Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika anda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan anda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda anda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca. Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat C3L di Universiti Brunei Darussalam UBD menganjurkan bengkel mengenai kebersihan pekerjaan dan toksikologi pekerjaan. Acara tersebut merupakan kemuncak Hari Terbuka C3L dan Pesta Pembelajaran Sepanjang Hayat 2024. Dengan menumpukan keselamatan tempat kerja global, bengkel bertujuan untuk menangani penemuan pertubuhan buruk antarabangsa, mendedahkan 2 juta kematian berkaitan pekerjaan, 270 juta kemalangan dan 160 juta penyakit berkaitan pekerjaan setahun. Pelbagai jenis bunga dan anak-anak pohon pokok ditanam mengelilingi persekitaran sekolah Alif Cawangan Bandar Seri Begawan. Penanaman bunga dan anak pokok diadakan semasa program keceriaan sekolah berkenaan di Rimba. Bunga-bunga yang ditanam seperti bunga cempaka, bunga raya, bunga pokok palma dan pokok busida. Program merupakan usaha ke arah mencapai sasaran untuk menanam 500,000 pokok baharu menjelang tahun 2035 dan menceriakan lagi kawasan sekolah. Seperti permainan tradisional lain, permainan pasang perlu dimartabatkan atau dihidupkan agar ia tidak pupus di telan zaman. Permainan pasang juga terbukti menyeronokkan dan mampu memantapkan pemikiran pemain. Ingin mengetahui lebih lanjut mengenainya, Muhammad Waiz Zakaria ada laporannya. Jika suatu ketika dulu, permainan pasang menjadi medium hiburan dalam kalangan masyarakat tempatan, namun kini khazanah warisan itu seolah-olah kurang diberikan perhatian, terutama golongan muda. Lebih menyedihkan lagi, ia boleh pupus jika tidak ada usaha meneruskannya. Justru Jabatan Museum-Museum mengambil inisiatif menghidupkan semula permainan tradisi itu melalui pertandingan permainan tradisi pasang bagi penuntut sekolah menengah senegara untuk menyebarluaskan dan mengenalkan permainan pasang. Memberikan peluang untuk bersaing secara sehat di kalangan pelajar-pelajar di dalam permainan pasang ini, dan juga untuk mengenalkan warisan dan budaya negara Darussalam, terutama permainan tradisi ini, agar ia dapat dikenali dan dapat dimainkan oleh pelajar-pelajar di sekolah ini. Dengan pelbagai corak dan nama yang berbeza, ia menjadikan pasang begitu seronok dimainkan. Ia boleh mengimprove cara pemikiran kami, dan kalau dijadikan turnamen, ia boleh membuat permainan ini siok lagi. Minat pasal ini kan warisan tradisional negara, so supaya warisan tradisional ini tidak kena telan zaman. Melalui penganjuran pertandingan seumpama itu, pasang berpotensi untuk menjadi permainan yang diminati, khususnya golongan muda, sama seperti permainan catur, congkak dan lain-lain lagi, agar warisan tradisi itu tidak pupus di telan zaman. Laporan Muhammad Waiz Zakaria untuk Berita RTB. Sempena sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia, Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin bermula malam tadi dinyalakan dengan lampu cucul pelbagai warna. Penyalaan tersebut merupakan salah satu inisiatif berterusan Jabatan Perancang Bandar dan Desa dalam memberikan kepentingan kemajuan sepadu dan kolaborasi antara pihak dalam menjana kemajuan mampan melalui penyalaan lampu berbagai warna sebagai manifestasi komitmen jabatan. Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia disambut di seluruh dunia pada bulan November.
Penyalaan lampu berwarna-warni pada jambatan berkenaan juga sebagai inisiatif jabatan dalam memberigakan kepentingan penggunaan tanah serta kemajuan bercampur dalam menjana persekitaran kemajuan yang optima, teratur dan berdaya tahan. Lampu-lampu tersebut dinyalakan sehingga 18 November ini.